rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama saya mohon maaf atas kelewatan. Besar Datuk untuk mereka yang menunggu ya. Okay, saya mohon maaf sangat-sangat. Yang kedua, insya-Allah, alhamdulillah adalah pertemuan ini Allah benarkan saya dan tuan-puan bertemu pada petang ini untuk kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Untuk maklumat tuan-puan, kita baru sahaja berbincang dengan Al-Ibdal ya. Al-Ibdal ni artinya tukar ganti dalam Al-Quran Karim. Jadi ada bentuk yang tidak ada tukar ganti, iaitu bentuk yang asal lah. Jadi adamul ibdal ni adalah artinya bentuk yang asal, tidak ada bentuk tukar ganti. Ini adamul ibdal. Satu lagi al-ibdal ni adalah bentuk tukar ganti dalam Al-Quran. Okey, jadi kita dah bincang contohnya. Okey, contoh secara praktikal kita dah sentuh sedikit. Cuma saya berikan pengenalan semula sekejap sebelum kita masuk dengan contoh berikutnya. Okey, contoh untuk adamul ibdal yang asli adalah yatadzakkaru. Yatadzakkaru, ya. Okey, cuma untuk yang ibdal yadzakkaru. Jadi ta dimasukkan terus dengan huruf zal, ya. Jadi secara bahasa Arab ta masih lagi ada untuk yadzakkaru. Cuma ta itu disukunkan. Ya. Sama yatadabbaru. Okay, ta ni sebenarnya ada pada yatadabbaru. Cuma ta itu disukunkan. Itulah isu tentang ibdal ataupun adamul ibdal secara bahasa Arab. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, okay. Tuan-puan boleh perhatikan pada kalimah yatadzakkaru dan yadzakkaru pada sudut suku kata. Untuk yatadzakkaru, untuk tuan-puan sampai ke huruf ra, suku kata yang diperlukan adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 suku kata. Berbanding satu lagi yatadzakkaru, suku katanya adalah 4 sahaja. 1, 2, 3, 4. Jadi ada beza 4 suku kata dengan 5 suku kata, menunjukkan suku kata yang lebih banyak ini mengambil masa yang lebih lama. Berbanding yang ini, suku katanya lebih sedikit, mengambil masa yang lebih cepat. Cuma bila sebut pada cepat, ini merujuk kepada bentuk yang lebih ekstrim. Dia kerahkan tenaga yang lebih pada yadzakkaru yang sampai cepat ni ya. Berbanding yang ini yatadzakkaru, ini lebih kepada masa yang lama. Ya? Maknanya sama Ustaz? Maknanya sama ke? Secara bahasa Arab, kalau ulama klasik mereka tak bezakan makna ya. Bagi mereka ini makna yang sama, yatadzakkaru ataupun yadzakkaru. Mereka hanya bincangkan pada perspektif perubahan kalimah sahaja. Cuma dalam pengajian Al-Quran, dia ada satu konsep yang kita boleh beri perhatian, iaitu ikhtilaf al-mabani dalilun ala ikhtilaf al-ma'ani. Ataupun seumpama dengannya lah, yang dulu pun boleh, isyaratun pun boleh. Maksudnya perbezaan struktur menjadi bukti bahawa adanya perbezaan makna. Ya, perbezaan struktur menunjukkan bahawa adanya perbezaan makna. Jadi struktur dekat sini ada beza. Yatadzakkaru, ini ta yang ada. Yang satu lagi yadzakkaru. Jadi strukturnya berbeza. Menunjukkan makna pun berbeza. Nampak ya? Okey, itu dalam bahasa Arab lah. Dia punya konsepnya begitu. Bukan dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab secara umumnya. Okey. Jadi sebenarnya kaedah ni dia guna pakai dalam kaedah bahasa Arab. Cuma dalam saraf tak selamanya ada perbezaan makna. Tapi dalam Al-Quran, lagilah kita ambil berat dengan kaedah ni. Maksudnya setiap struktur yang berbeza, baik pada semua jenis sudut. Baik dari sudut tulisan, baik dari sudut kalimah, baik dari sudut huruf, kemudian baik dari sudut bacaan, semua itu membawa kepada perbezaan makna. Boleh ya? Jadi selepas ini walaupun kita belajar saraf, mungkin pada tahap semasa saraf tersebut
mereka katakan tidak ada perbezaan, tetapi untuk ulum Al-Quran sepatutnya ada perbezaan pada makna. Ya. Okey. Itu yang pertama. Perbezaan yang pertama adalah pada suku kata. Perbezaan yang kedua adalah pada sudut tadhaif. Tadhaif ni ada huruf tasydid. Tadhaif ni dalam bahasa Arab ganda ataupun tasydid maksudnya tekan. Bila sebut yatadzakkaru ada satu sahaja tasydid. Tetapi kalau sebut yadzakaru ada dua tasydid. Menunjukkan penekanan pada ibdal lebih kuat daripada adamul ibdal. Dari sudut penekanan lah. Maksudnya yang ni lebih kepada ekstrim. Yang pertama ni dia sekadar panjang. Tempoh yang panjang. Okey, kita teruskan lagi. Ataupun secara rumusan awalnya kita boleh letakkan yatadzakkaru membawa maksud yang pertama tadarrush secara berperingkat-peringkat. Yang kedua takalluf, usaha yang lebih. Try hard ataupun hard work. Takalluf ya. Okey. Yang kedua yadzakkaru. Untuk yadzakkaru dia bawa maksud mubalaghah, artinya ekstrim ataupun boleh jadi at-takrir, pengulangan. Jadi pengulangan yang lebih kerap. Ya, kerap. Itu yadzakkaru. Okey, ini secara asas. Okey, sekarang ini kita nak cuba perhatikan bagaimanakah penggunaan ini dalam Al-Quranul Karim ya. Okey, sebagai contoh pada pertemuan yang lepas kita dah sebut perbahasan tentang yatadarraun dan yadarraun. Jadi tuan-puan boleh tonton pada rakaman yang lepas kita bincang bahawa dekat sini ayat yang kita boleh katakan sebagai mutasyabihat ya. Yang pertama walaqad arsalna ila umamin, telah kami utuskan kepada umat-umat. Perhatikan kata kuncinya adalah umat-umat. Ini merujuk kepada banyak umat, bukan satu umat ya. Bila sebut banyak umat, maka umat yang banyak ini melitupi, merangkumi masa yang lebih panjang. Oleh kerana umat yang banyak merangkumi masa yang panjang, maka diguna pakai yatadarraun, merujuk kepada masa yang panjang. Berbanding satu lagi yang dekat sini, fi qaryatin, pada satu kampung sahaja. Bukannya pada umat yang banyak. Jadi pada satu kampung, pada satu zaman lah. Bila satu zaman, maka tidak digunakan yatadarraun. Yatadarraun merujuk kepada masa yang panjang. Okey, yang kedua, kalimah ila dan fi. Ila merujuk kepada kami utuskan pada umat. Tetapi kalau fi, dalam satu kampung. Dalam merujuk kepada Nabi tersebut bersama dengan kampung, bersama dengan kaum di kampung tersebut, menyebabkan tindakan yatadarraun ataupun yadarraun untuk pada ayat yang ke-94, tindakan ni lebih ekstrim berbanding yang di atas. Ya? Okey, itu secara asas lah. Contoh yang pertama. Okey, setakat ni saya rasa tuan-puan jelas ya. Contoh yang pertama. Kita perhatikan contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua adalah berkenaan dengan Allah kata Allah bagi balasan kepada orang yang melakukan sedekah. Jadi melakukan sedekah di sini digunakan dalam bentuk yang tidak ada sebarang ibdal. Menunjukkan satu, ini bukanlah yang berbentuk ekstrim. Maksudnya beri sedekah bukan dalam bentuk ekstrim. Bila sebut beri sedekah bukan dalam bentuk ekstrim ni macam mana? Barangkali orang yang bagi RM1 pun termasuk dalam ayat ni. Sebab orang keluarkan duit yang sedikit pun tak termasuklah dalam kalangan orang yang sedekah secara ekstrim. Ya. Jadi digunakan mutasaddiqin. Cuba bayangkan kalau Allah katakan innallaha yajzil musaddiqin. Orang yang ekstrim sedekah aja Allah bagi balasan, bagi ganjaran. Jadi bagaimana pula mereka yang tidak berkemampuan tapi nak bersedekah juga, ya? Jadi dekat sini mutasaddiqin lebih umum berbanding musaddiqin. Okey, kita perhatikan contoh yang kedua. Dekat sini ya, wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Jadi lebih kurang begitulah yang dimaksudkan. Adanya bentuk
peringkat demi peringkat, mutasaddiqin, okey, ataupun boleh juga kita sebut dalam bentuk yang benda yang tidaklah terlalu mubalaghah dalam bab ini, ya. Mubalaghah ni ekstrim. Berbanding dalam ayat yang ke-18 surah Al-Hadid digunakan al-musaddiqin wal musaddiqat kerana ini merujuk kepada sedekah yang lebih dahsyat ataupun lebih kuat. Sebab tu tambahannya adalah wa aqradullaha qardan hasana. Orang yang beri pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Jadi menunjukkan sedekah ni adalah sedekah yang ikhlas, sedekah yang dahsyat, sedekah yang ekstrim. Maka digunakan dalam bentuk ibdal. Okey, ini contoh yang lepas. Ini baru kita nak masuk contoh yang baru pada hari ini, ya. Okey. Secara selingan tuan-puan, saya boleh maklumkan sekadar pengumuman, ya, tuan-puan boleh perhatikan dalam ruangan chat sumbangan ikhlas untuk kelangsungan kelas-kelas anjuran Akademi Tadabbur Malaysia boleh disalurkan ke akaun Bank Islam 1211-3010-072-690. Mudah-mudahan sumbangan yang tuan-puan hulurkan membantu kelangsungan pengajian-pengajian yang dianjurkan dalam Akademi Tadabbur Malaysia, ya. Okey, jadi untuk hari ini insya-Allah kita perhatikan antara kalimah yang familiar bersama masyarakat kita adalah kalimah tadabbur. Ini kalimah yatadabbaruna, kalimah yatadabbaruna. Okey, ini adalah kalimah yang asal. Artinya tuan-puan boleh bayangkan atau tidak, apakah bentuk kalimah sekiranya ada bentuk ibdal bagi yatadabbarun? Macam mana bentuknya kalau ada ibdal? Yatadabbarun, cara kita nak ibdalkan dia adalah ta kita sukunkan dia. Okey, jadi yatadabbaruna. Okey, kemudian ini adalah mutajanisain, sejenis. Bila sejenis ada idgham, dia jadi yadabbaruna. Ya, yadabbaruna, single ta, tapi tak single dal, cuma dal itu bertasydid dan ta tidak lagi ada kerana ada bentuk idgham, iaitu ta terpaksa dimasukkan ke dalam huruf dal pada bunyinya. Ya, itu bentuk ibdal. Tapi yatadabbarun di sini tidak ada ibdal, ini yang asli. Okey, kita perhatikan kenapakah ada ketika Al-Quran menggunakan yatadabbaruna dengan maksud tadabbur, kemudian satu lagi yadabbaruna dengan dal yang bertasydid sahaja, tidak ada ta di situ. Okey, jadi secara langsung kita dapati untuk yatadabbaruna ini sifatnya tidak ekstrim. Ya, berbanding yadabbaruna memerlukan mubalaghah, penekanan yang lebih ekstrim. Ya, mungkin itulah kata kuncinya. Jadi sebut dekat sini, afala, maka tidakkah yatadabbaruna al-Quran, mereka mentadabburi Al-Quran. Walau kana min 'indi ghairillah, kalaulah ia bukan daripada Allah Subhanahu wa taala, walau wajadu fihi ikhtilafan katsira, nescaya mereka akan dapati dalam Al-Quran ini ada perselisihan yang banyak. Menunjukkan secara asas pun kalau tak diperhatikan dengan detail pun, okey, maksudnya kalau tadabbur dengan secara permukaan pun, mereka akan dapati tidak ada langsung sebarang perselisihan pada kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini lebih kepada berbentuk yang lebih umum. Ya, lebih umum. Okey. Dalam surah Muhammad Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran, mengapa mereka tidak tadabbur Al-Quran, am ala qulubin aqfaluha, ataupun kerana hati mereka dah tertutup. Jadi dekat sini menunjukkan tadabbur Al-Quran secara permukaan je pun yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, paling kurang secara asas, secara ringkas pun dah memadai. Tapi bila mereka secara asas pun mereka tak nak tadabbur Al-Quran, artinya mungkin hati mereka ni tertutup.
Itu cara kita nak faham lah kalimah tadabbar. Okey. Cuma bila kita perhatikan dekat sini, ayat yang ke-68, Allah berfirman menggunakan kalimah yadabbaru, bukannya yatadabbaru. Ada beza yatadabbaru dengan yadabbaru. Jadi kita dah dapat rumusan yang pertama tadi, yatadabbarun lebih maksudnya beza dengan yadabbaru pada sudut ekstrimnya, yadabbaru lebih ekstrim berbanding yatadabbaru, ya. Okey, jadi dekat sini ayat yang ke-68, afalam yadabbarul qaul. Bila sebut perkataan tu, kalam ataupun ajaran yang disampaikan, jadi ajaran itu memerlukan tadabbur yang lebih mendalam. Ya. Am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin, atau kerana telah datang kepada mereka sesuatu yang tidak pernah datang kepada datuk nenek mereka yang telah lalu. Jadi untuk mereka menerima apa yang diterima oleh nenek moyang yang dahulu itu lebih mudah. Tetapi ini disebabkan benda yang baru untuk mereka, maka digunakan kalimah yadabbaru, memerlukan mereka tadabbur yang lebih dalam. Ya? Jadi itu beza yang tadabbaru, tadabbur yang secara permukaan, satu lagi yadabbaru, tadabbur yang lebih mendalam. Jadi tadabbur yang mendasar dengan tadabbur yang mendalam. Ya. Jadi kita jelas dekat sini kalimah yatadabbarun dengan yadabbaru. Okey, kita teruskan lagi boleh tuan-puan ya. Okey, kalimah selanjutnya adalah kalimah yatazakka, membersihkan diri. Satu lagi yazakka, membersihkan diri juga. Jadi kita dah boleh agak dah apa beza dua kalimah ni ya. Okey. Bila Allah sebut wasayujannabuhal atqa, dan orang yang bertakwa mereka akan dijauhkan. Alladzi yu'ti ma lahu yatazakka, orang yang mana mereka mengeluarkan hartanya yatazakka, untuk membersihkan. Okey. Bila kita perhatikan terjemahan, terjemahan ini adalah huraian daripada tafsir lah barangkali, ataupun untuk menterjemahkan tafsiran. Ya. Diterjemahkan membersihkan dirinya dan harta bendanya. Okey, jadi dirinya dan harta bendanya ini adalah tambahan lah pada terjemahan sebenarnya. Dia adalah jelmaan kepada tafsir. Sebenarnya kalau terjemahan sebenarnya, dirinya dan bendanya ni tak ada sepatutnya. Kalau terjemahan secara harfiah lah. Ya? Kerana Al-Quran tak memaklumkan bersihkan apa dekat sini. Jadi lebih tepat kalau kita kata bersihkan harta benda, sebab boleh jadi dia berkongsi benda ni, benda yang sama ni, harta benda. Okey, saya ulang ya. Okey, dalam Al-Quran seringkali yang berlaku adalah ada kata kerja yang tak dimaklumkan kata kerja itu terkena kepada apa. Bila sebut membersihkan, dekat sini tak dimaklumkan bersihkan apa. Kan? Kemudian adalah huraian tafsir tambah bersihkan diri dan harta bendanya. Ini adalah jelmaan bagi tafsir. Ya. Okey. Jadi paling kurang kita tahu ini adalah yatazakka, membersihkan. Sifatnya lebih permukaan berbanding yazakka pada surah Abasa. Abasa digunakan dalam bentuk ibdal, menunjukkan ada dua kali tasydid, ada dua kali sabdu, dan di sini penekanannya adalah lebih kuat berbanding yatazakka. Okey. Okey, jadi dekat sini ayat yang ketiga dalam surah Abasa, perbezaan dengan ayat yang ke-18 surah Al-Lail, Abasa wa tawalla, dia memasamkan muka dan berpaling. Ini teguran untuk Nabi SAW. Mungkin kalau tuan-puan perhatikan, Ustaz Afwan pun ada sesi Ustaz Afwan dalam bab Kitabur Rasul ya. Teguran untuk Nabi SAW. Ayat Al-Quran yang menegur Nabi SAW. Jadi surah ini termasuk dalam perbahasan tersebutlah. Anja'ahul a'ma, kerana telah didatangi oleh orang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka,
Okey, macam mana kamu nak tahu? Apakah jalan untuk kamu tahu? La'allahu yazakka. Siapa tahu mudah-mudahan dia ni nak membersihkan. Membersihkan dekat sini, maka ditambah dalam terjemahannya hatinya, yakni dengan pelajaran agama yang didapatinya daripadamu. Okey, bila kita dah belajar dalam perbezaan bentuk kalimah ini, kita akan katakan yazakka ni sifatnya mubalaghah, lebih ekstrim. Berbanding yang atas ini yatazakka, ini sifatnya lebih permukaan. Jadi tuan-puan boleh bandingkan kalau kita berikan harta, itu adalah cara membersihkan diri dengan lebih mudah sebenarnya. Sifatnya lebih permukaan. Berbanding kalau seorang orang itu buta, kan? Orang buta itu harta pun mungkin tidak diperlukan olehnya lagi dah. Tak. Sila. Maksudnya hartanya pun, maksudnya dari sudut harta, keperluannya tak sama dengan orang yang cerah matanya, selek matanya. Kemudian yang dia mahukan di sini adalah ingin membersihkan hatinya dengan pengajian agama ataupun dengan penjelasan agama. Jadi dekat sini ya zakat pembersihan yang dilakukan oleh si buta al-a'ma ini adalah sifatnya lebih ekstrim berbanding yang atas. Kerana dalam keadaan buta pun masih lagi nak menuntut agama. Ya. Jadi kita boleh bayangkanlah, boleh bandingkan dengan ayat yang ke-18. Ya zakat itu sifatnya lebih kepada hati. Jadi cara mudah juga kita nak bezakan adalah ya tazakka sifatnya lebih berbentuk material. Ya tazakka. Berbanding ya zakat sifatnya adalah lebih berbentuk spiritual ataupun yang bukan berbentuk material, itu berbentuk maknawi. Yang atas ni lebih berbentuk zahir. Yang bawah ni lebih berbentuk maknawi. Jadi sebab tu saya katakan dalam terjemahan selalunya dia adalah jelmaan bagi tafsir. Tetapi kalau kita perhalusi, ini adalah melibatkan harta berbanding yang hati, sifat ataupun kata kerja untuk membersihkan hati sudah tentu memerlukan maksudnya sifatnya adalah lebih mendalam berbanding yatazakka untuk harta, ya. Okey. Saya rasa jelas ya tuan-puan untuk slide ini perbezaan yatazakka dan yazakka. Okey, saya boleh teruskan insya-Allah. Contohnya tuan-puan, ini lebih jelas. Ini lebih mudah kita nak faham contohnya. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka pernah bertanya kepada engkau wahai Muhammad, mereka bertanya kepada engkau tentang mahid, hukum haid. Qul huwa adhan, katakanlah haid itu adalah satu benda yang kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka asingkanlah diri daripada wanita ketika haid. Wala taqrabuhunna, janganlah kamu dekati mereka hatta yathun. Okey, kalimah yang kita boleh beri perhatian adalah yathun, sehinggalah mereka bersihkan. Okey. Fa idza tatahharna. Ini ada beza. Satu yathun, yang kedua tatahharna. Apabila mereka dah bersih, fatuhunna min haitsu amarakumullah. Datangilah mereka dari sudut yang Allah perintahkan kepada kamu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Okey. Yang saya sebutkan tadi, bila ada ta di depan yang asli lah, yang tidak berbentuk ibdal, sifatnya lebih zahir. Berbanding yang satu lagi sifatnya lebih maknawi. Kalau sebut, okey, kalau mutatahhirin, agaknya apakah kalimah yang ada unsur ibdal padanya? Kalimahnya adalah mutahhirin. Ta akan disukun. Kemudian ta dimasuk dengan ta, ini mutajanisain, maka ada idgham, mutahhirin. Ya, mutahhirin. Okey, itu yang kalau ada ibdal. Jadi secara tak langsung ini bersifat zahir, yang satu lagi bersifat maknawi. Ya. Okey. Jadi kita perhatikan dekat sini. Ayat ni Allah kata jangan dekati mereka sehinggalah mereka bersih. Dalam bahasa Arab nanti, dalam bab yang lain, kita mungkin akan bincangkan yang ini dan yang ini.
Tapi sebab kita dah termasuk contoh ini, saya maklumkan teruslah. Ya. Okey, yatuhun dekat sini sifatnya adalah bersihkan, tetapi mungkin dalam bentuk yang sangat maksudnya dia tak memerlukan usaha yang lebih. Jadi Allah kata jangan dekati mereka sehinggalah mereka bersih. Bersih di sini ada dua pandangan. Ada pandangan pertama mengatakan bersih di sini selesai daripada darah kotor. Ya. Ada pandangan yang kedua kata yathun dekat sini artinya selesai daripada mandi wajib. Ada beza, selesai daripada darah kotor dan satu lagi selesai daripada mandi wajib. Dah selesai daripada darah kotor belum tentu dah mandi wajib. Faham kan? Okey. Jadi dekat sini selesai daripada darah kotor. Jangan dekati mereka sehinggalah mereka selesai daripada darah kotor. Selagi ada darah kotor jangan dekati mereka. Okey. Fa idza tataharna, untuk yang tataharna ini dia tak ada terjemahan kedua. Dia terjemahan satu sahaja, iaitu bersihkan dengan cara mandi wajib. Dah bersih secara maksudnya daripada hadas dah bersih. Yang ini daripada hadas belum tentu bersih, tapi daripada darah kotor dah bersih. Yang kedua tataharna dah bersih daripada hadas. Fatuhunna, maka datangilah mereka. Nampak tak? Ini dari sudut kehalusan bahasa Arab. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, mungkin kita dah tahu beza yatuhunna dengan tataharna. Yatuhunna ini adalah fi'il mudhari'. Tataharna ini adalah fi'il madhi. Jadi sepatutnya kalau dekat sini, kalau dia nak seragam penggunaan kalimah, dia akan guna kalimah yatahharna. Ini lebih seragam lah. Yatahharna. Tapi dekat sini gunakan yatuhun, menunjukkan bersih daripada darah kotor dalam bentuk yang umum sahaja. Okay. Kalau yang ini, yang satu lagi dekat sini, untuk tataharna, kalaulah yang setanding dengan yatuhun adalah tahurna. Tahurn. Itu ya. Tapi kenapa Al-Quran menggunakan tataharna? Menunjukkan ada bentuk yang berbeza. Sebab itu pandangan yang mengatakan yatuhunna dekat sini termasuk mandi wajib, itu mungkin kita boleh ambil pandangan yang lebih yang mengatakan yatuhun dekat sini selesai daripada darah kotor, itu lebih kuat ya, pada sudut bahasa lah, pada sudut bahasa. Okey. Fa idza tataharna ini merujuk kepada dah selesai daripada mandi wajib. Bila dah selesai mandi wajib, fatuhunna, maka datangilah mereka, tak ada masalah. Sebab itu dekat sini tak gunakan fa idza tahurna ketika mereka dah suci sahaja, tapi mereka suci daripada hadas. Okey. Dan oleh itu, oleh kerana sifat suci ini bukanlah berbentuk maknawi, maksudnya suci daripada surat hadas sahaja, maka digunakan wa yuhibbul mutatahhirin. Digunakan dalam bentuk yang asli ataupun yang tidak ada sebarang ibdal. Jadi ini adalah sifat yang berbentuk zahir. Okey, kita bandingkan dengan surah At-Taubah. Allah maklumkan di sini, walladzina ittakhadhu masjidan dirara. Orang yang mengambil masjid yang dibina atas tujuan dirar, untuk membahayakan, wa kufran, atas kekufuran, wa tafriqan, untuk memecah belahkan bainal mukminin, dalam kalangan orang mukmin, wa irsadan, menjadi tempat intipan, liman haraballaha wa rasulahu min qabl, untuk mereka yang memerangi Allah dan Rasulnya sebelum ini. Okey, wala yahlifunna in aradna illa al-husna. Dan mereka bersumpah, kami hanya nak dapatkan benda yang baik-baik sahaja daripada masjid ni. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Tapi Allah bersaksi bahawa mereka sebenarnya berdusta. La taqum fihi abada. Jangan kamu sembahyang di sana selama-lamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Sesungguhnya masjid yang dibina atas dasar takwa, min awwali yaumin, daripada hari pertama lagi, ahaqqu an taquma fi, lebih berhak untuk kamu dirikan padanya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, dalam di situ ada lelaki-lelaki yang suka untuk membersihkan.
wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah sukakan orang yang bersih. Okey, jadi dekat sini kita perhatikan kenapa untuk surah ini digunakan mutahhirin, bukannya wallahu yuhibbul mutatahhirin. Mana tak dekat sini? Kenapa digunakan bentuk ibdal? Menunjukkan yang Allah sukakan, Allah maksudkan dekat ayat ni adalah mereka yang membersihkan diri pada sudut maknawi, iaitu pada sudut hati. Berbanding yang tadi, wanita yang sudah mandi wajib, mereka bersihkan diri daripada hadas. Yang ini mereka bersihkan diri daripada hati yang kotor. Ya? Jadi ini sifatnya lebih ekstrim, lebih mendalam, lebih maknawi berbanding yang tadi lebih zahir. Okey, barangkali mungkin kita bertanya, kenapa dekat ayat ini digunakan yatatahharu? Kenapa ayat ini tak digunakan yatahharu? Iaitu dalam bentuk ibdal. Kenapa dalam sini tak guna ibdal, tapi bawah ni digunakan ibdal? Menunjukkan yang pertama, bahasa Al-Quran begitu kaya. Itu jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua adalah ini menunjukkan mereka yang mendatangi masjid untuk membersihkan hati, pada awalnya mereka suka untuk membersihkan jasmani juga. Yuhibbuna ayyatatahharu. Artinya mereka di sini mereka bersihkan dua benda. Satu dari sudut hadas, yang kedua dari sudut hati. Ya. Jadi didahulukan bersihkan dari sudut hadas yang berbentuk zahir, kemudian Allah suka orang yang bersihkan diri pada sudut maknawi. Maka mereka yang mendatangi masjid, mereka kena menginsafi, bukan sahaja mereka bersihkan daripada hadas, bahkan mereka sepatutnya bersihkan daripada hati yang kotor. Ya? Jadi itu antara perbandingan, perbezaan antara ibdal dan tidak ibdal. Okay. Kalau saya laju, tuan-puan boleh maklumkan. Tuan-puan boleh tengok dekat tuan-puan tu ada reaction rasanya. Reactions. Tuan-puan boleh tunjukkan reaksi tuan-puan. Sekiranya saya laju, tuan-puan boleh tekan slow. Slow tak ada kat sini. Maksudnya boleh maklumkanlah ya. Kalau saya laju ataupun kalau saya perlahan sangat, boleh maklumkan supaya saya percepatkan sedikit langkah. Okey. Saya suka untuk saya teruskan lagi dengan contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah kalimah yatadzakkaru, mengambil pengajaran. Okay. Kejap ya tuan-puan. Okay, maaf ya, ada urusan teknikal sekejap. Saya mohon maaf sangat-sangat. Okay, saya teruskan insya-Allah. Okay, kalimah selanjutnya adalah yatadzakkaru. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Maka apabila datang hari bencananya yang amat dahsyat. Okay, yang pertama penggunaan kalimah at-tammah. Okay, di sini tuan-puan, kalau tuan-puan dah ikut tentang bahasa Al-Quran, sekurang-kurangnya tuan-puan dapat gambaran awal lah bahawa akhirat dalam Al-Quran Karim ada beberapa bentuk.
Antaranya Allah gunakan kalimah al-qiyamah. Antaranya Allah gunakan al-waqi'ah. Antaranya al-qari'ah. Antaranya as-sakhah, al-haqqah, at-tammah. Dan itu pemilihan lafaz ini ada sebablah kenapa Al-Quran membezakan penggunaan ini. Paling kurang kita tahu jawapan yang pertama, ini menunjukkan Al-Quran kaya bahasanya. Jadi jawapan yang paling mudah lah kalau orang tanya kenapa beza ni, menunjukkan pengkayaan, kayanya bahasa Al-Quran kali. Ya, itu jawapan yang paling ringkas. Jawapan yang kedua itulah baru menuntut kepada kita perlu belajar kaedah-kaedah yang antaranya yang saya maklumkan pada hari ini lah. Ya, okey. Jadi ini at-tammah ada sebablah kenapa Al-Quran pilih kalimah ini berbanding as-sakhah ataupun an-naba ataupun nama-nama lain bagi hari kiamat kan. Okey, Allah kata bencananya yang amat dahsyat. Yauma yatadzakkaru al-insanu ma sa'a. Pada hari tersebut manusia mengingati apa yang telah diusahakannya. Tuan-puan, ketika kita didatangi oleh bencana, agaknya kita memerlukan tenaga yang besar ke untuk kita mengambil peringatan. Jadi kita untuk yang dalam keadaan situasi begini, ini dah memadai untuk menjadi peringatan yang besar untuk kita. Tanpa kita perlukan tenaga yang kuat untuk kita mengambil pengajaran. Ya? Okay. Sama ya. Dalam ayat seterusnya, waji'a yawma idzin bi jahannam. Serta diperlihatkan neraka Jahannam pada hari tersebut. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari tersebut yatadzakkarul insan, manusia mengambil peringatan. Wa anna lahu dzikra. Macam mana pula? Adakah peringatan itu boleh beri manfaat kepadanya? Jadi kat sini, masa hari kejadian manusia dibawa ke neraka Jahannam, sudah tentu hari tersebut mereka akan tadzakkar. Mereka akan ingat. Jadi digunakan kalimah yang tadzakkar tanpa ada bentuk ibdal, menunjukkan secara permukaan mereka dah boleh untuk tadzakkur ni, untuk apa kita sebut, untuk mengambil peringatan. Dahulu ada juga saya dengar asatizah mereka maklumkan ada beza tadzakkar dan tadzakkur. Untuk makluman tuan-puan, tadzakkar dan tadzakkur itu bezanya pada sudut bentuknya sahaja, bukan pada bentuk pattern. Maksudnya bentuknya pada sudut secara maknanya dia tak jauh beza, kan? Jadi sepatutnya tadzakkur bezanya dengan tadzakur. Itu ada benda lain lah. Ya? Jadi dulu saya pernah dengar ada asatizah disebut tentang tawakal, beza tawakal dengan tawakkul. Sepatutnya bukan itu yang dijadikan sebagai benda yang dibezakan. Perkara yang perlu dibezakan adalah tawakkul dan tawakul. Itu yang sepatutnya dibezakan. Tapi nanti bila kita sampai masanya kita akan bincang. Okey. Kita teruskan lagi. Dalam surah Fatir Allah sebut wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Mereka menjerit-jerit dalam neraka, mereka kata rabbana, Tuhan kami, keluarkanlah kami na'mal salihan, nescaya kami boleh melakukan amal kebajikan ghayra alladhi kunna na'mal, tak sama seperti yang pernah kami dahulu lakukan. Awalam nu'ammirkum, kata Allah, bukankah aku dah panjangkan usia kamu, ma yatadzakkaru fihi supaya masa tu, waktu itu kamu boleh, mereka boleh mengambil pengajaran. Man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami dah beri tempoh yang panjang pada waktu yang orang lain mereka ambil pengajaran, mereka boleh ambil pengajaran pada tempoh itu. Wa ja'akumun nadhir. Dan telah datang kepada kamu an-nadhir, yang beri peringatan. Maka pada hari yang tersebut digunakan kalimah yatadzakkaru, menunjukkan mereka tak perlu gunakan tenaga yang besar, tak perlukan tenaga yang besar untuk mengambil peringatan daripada yang ni, ya, daripada ayat ni. Okey, kita teruskan lagi. Kalimah yatadzakkaru
untuk mereka yang ulul albab. Mereka yang ada akal fikiran, ya. Ulu mempunyai al-albab, pemikiran yang mendalam. Disebut lub. Ya, lub. Mungkin orang Melayu kita ambil lubuk ni dia datang daripada kalimah ni. Mungkinlah, wallahu a'lam. Ya. Tapi lubuk yang dalam lah, lubuk akal yang dalam, lub. Asal kalimahnya. Jamaknya ada albab. Allah kata, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq. Adakah orang yang mengetahui bahawa apa yang diturunkan kepada engkau daripada Tuhan engkau al-haq, perkara yang benar, kaman huwa a'ma, sama macam orang yang buta. Okey, innama yatadzakkaru ulul albab. Orang yang ada akal fikiran, dia akan ambil pengajaran. Okey, jadi untuk hal ini ulul albab tak berat pun untuk dia yatadzakkar, untuk sejenis yang macam ini, kan. Jadi untuk melihat kebenaran, orang yang nampak kebenaran adakah seperti orang yang buta. Jadi untuk ulul albab, isu ini bukanlah isu yang berat untuk mereka ambil pengajaran. Sebab itu digunakan kalimah yatadzakkaru. Okey. Saya teruskan lagi. Soalan yang lebih ringan daripada tadi, ya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu? Jadi soalan ni senang tak kita nak fikir? Soalan ni tak susah pun kita nak fikir. Ini benda yang tak berat. Bila benda yang tak berat, maka sesuailah digunakan yatadzakkaru. Benda yang ringan untuk difikirkan, untuk diambil pengajaran. Ya? Jadi kita dah dapat ni berkenaan dengan ini. Artinya yatadzakkaru, benda tu berlaku secara zahir ataupun permukaan, bukanlah bentuk yang mendalam. Okey, kita perhatikan lagi dalam surah Ibrahim ni banyak contoh yatadzakkaru dulu, ya. Okey. Alam tara kaifa daraballahu mathalan. Tidakkah kamu melihat macam mana Allah buat persamaan di dalam kalimatan tayyibah. Kalimah yang baik adalah seperti syajaratin tayyibah, pokok yang baik. Asluha thabitun. Akarnya itu sabit, teguh. Wa far'uha fis sama'. Dan cabangnya itu berada di langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Dia mengeluarkan makanannya setiap masa bi'izni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Okey. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas. Dan Allah buat bidalan ini untuk manusia, la'allahum yatadzakkarun, supaya mereka mengambil peringatan. Jadi dekat ayat ini menunjukkan isyarat yang baru tentang keindahan bahasa Al-Quran. Antaranya adalah berkenaan dengan bidalan, masal. Dalam Al-Quran pun ada bentuk masal, bidalan. Okey, jadi dia ada satu bab lah, satu topik, satu subjek berkenaan dengan bidalan Al-Quran. Okey. Tapi kita perhatikan dekat sini, bila Allah dah gunakan bidalan, menunjukkan untuk kita mengambil perhatian, untuk kita mengambil pengajaran daripada bidalan ni dah tak lagi susah. Ia lebih berbentuk ringan. Ya. Jadi disebut yatadzakkarun, sifatnya lebih permukaan berbanding yadzakkarun, memerlukan sifat yadzakkaru, tadzakkur yang lebih ekstrim. Okey, kita teruskan lagi. Firman Allah dalam surah Az-Zumar, "Walaqad darabna lin-nas fi hadzal Qur'an." Telah kami kemukakan misalan untuk manusia dalam Al-Quran ini, min kulli mathal, pada macam-macam jenis bidalan, la'allahum yatadzakkarun. Bila menyentuh tentang aspek bidalan, Allah gunakan kalimah yatadzakkarun, menunjukkan bidalan ini juga salah satu cara untuk memudahkan kefahaman manusia tentang ayat Al-Quranul Karim. Sebab itu digunakan bentuk mathal, bidalan, ya. Okey, jadi saya rasa ini jelas, ya. Ini ayat tentang bidalan sampai bawah, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathalan. Benda ni adalah benda yang jelas. Okey, kita teruskan lagi. Ustaz, silakan. Ayat Az-Zumar tu, surah Az-Zumar. Boleh share screen tak surah Az-Zumar? Share screen.
surah Az-Zumar tu. Saya tengah share screen ni Puan ni. Sekarang dekat skrin surah Ibrahim. Ini ke? Saya tolak tepi ni tak gerak ke? Bergerak. Bergerak Baru ada. Baru ada. Terima kasih Okey. Ustaz. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Jadi dekat sini ni saya tuan-puan boleh perhatikan ayat ni surah Az-Zumar. Okey, kita perhatikan dalam surah Al-Anfal ada bentuk yang unik ya. Dia gunakan yadzakkarun bukan lagi yatadzakkarun. Okey, bila sebut yadzakkarun sifatnya adalah lebih maknawi berbanding yang tadi yatadzakkarun. Yatadzakkarun kita dah boleh menilai pada sudut permukaan. Artinya hanya menggunakan akal kita dah boleh menilai pengajarannya. Tetapi untuk yang ini yatadzakkarun ia lebih bersifat maknawi, bersifat lebih ekstrim, memerlukan tadzakur qalbi, hati. Ya, maknawi sifatnya. Bila Allah sebut inna syarrad dawabi 'indallah. Sesungguhnya sejahat-jahat seburuk-buruk makhluk di sisi Allah alladzina kafaru adalah orang-orang yang kafir. Fahum la yu'minun. Tapi mereka tak mahu beriman. Alladzina ahadta minhum. Iaitu orang yang engkau telah mengikat perjanjian dengan mereka. Summa yanquduna ahdahum. Kemudian mereka membatalkan perjanjian mereka fi kulli marrah, pada setiap kalinya. Wahum la yattaqun. Dan mereka tidak bertakwa ataupun tidak memelihara, tidak berwaspada, ya. Fa imma tathqafannahum fil harb. Oleh itu jika kamu menemui mereka dalam peperangan, fasharrid bihim, maka hancurkanlah mereka, man khalfahum, orang-orang yang di belakang mereka, la'allahum yadzakkarun. Jadi yadzakkarun ini merujuk kepada perkara yang lebih mendalam. Bila Allah sebutkan dekat sini adalah seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk yang melata adalah orang kafir. Ia melibatkan urusan hati. Bila sebut tentang perjanjian pun, ia melibatkan tentang takwa, iaitu hati. Kan? Maka ayat ini adalah berkaitan dengan hati. Tadzakur hati, dengan itulah yang boleh menakutkan mereka dan boleh merisaukan mereka. Jadi kalau mereka ini, kalau kita sebut dari sudut hujah pun, dari sudut akal, mereka tak akan ambil pengajaran. Ya, mereka nampak benda yang dah permukaan, maksudnya bersifat knowledge, bersifat zahir, tapi mereka tak boleh nak ambil pengajaran. Jadi cara untuk berinteraksi dengan mereka adalah cara menggunakan hati. Sifatnya adalah berbentuk maknawi. Maka ayat ini digunakan bentuk yadzakkarun, menunjukkan tadzakur yang bersifat dalam, iaitu melibatkan hati. Ya. Okey, itu surah Al-Anfal. Kita perhatikan lagi contohnya. Dalam surah At-Taubah Allah sebut wa idza ma unzilat surah, dan apabila diturunkan sesuatu surah daripada Al-Quran, faminhum man yaqul, dalam kalangan mereka ada yang berkata, ayyukum zadathu hadhihi imana, siapakah dalam kalangan kamu yang bertambah imannya? Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana, orang yang beriman, surah yang diturunkan kepada mereka akan menambahkan keimanan. Wahum yastabshirun, dan mereka dapat berita gembira. Wa ammal ladzina fi qulubihim, dan orang-orang yang dalam hati mereka tu ada penyakit, fazadathum rijsan, maka ditambahkan kepada mereka rijsan, kekotoran, yakni kekufuran, ila rijsihim, kepada kekotoran yang ada kepada mereka. Wa matu, kemudian mereka mati, wahum kafirun, sedang mereka dalam keadaan kafir. Awala yarawna, tidakkah mereka mahu perhatikan, annahum yuftanuna fi kulli am, bahawa mereka ini diuji setiap tahun, marrah, satu kali, atau marratain, ataupun dua kali, summa la yatubun,
kemudian mereka tak mahu juga bertaubat. Ini menunjukkan pada sudut kedegilan orang kafir, orang yang hatinya dah ada penyakit. Jadi surah yang diturunkan bukannya menambahkan keimanan, tapi surah yang diturunkan menambahkan rijsan, menambahkan kekotoran dalam hati mereka. Jadi apa lagi yang boleh membantu mereka adalah tadakkur hati yang boleh membantu mereka untuk jumpa keimanan, ya. Jadi dekat sini walahum yadzakarun, mereka sebenarnya tak bertadakkur. Barangkali akal mereka berfikir, bertadakkur, mengambil peringatan, tapi hati mereka tak mengambil peringatan. Oleh kerana itu, penggunaan kalimah adalah yadzakarun berbanding yatadakkarun. Okey, jelas ya setakat ni? Contoh ayat yang lain dalam surah Al-Isra. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an. Telah kami terangkan jalan-jalan menetapkan i'tiqad dan tauhid. Okey, dengan berbagai cara dalam Al-Quran. Nampak panjangnya terjemahan ini. Ya. Sarrafna fi hadzal Qur'an, telah kami kami selesaikan, kami tolong, maksudnya kami alihkan, kalau dekat sini kami terangkan jalan-jalan menetapkan i'tiqad dan tauhid dengan berbagai cara, artinya kami pusingkan sekejap cara macam ni, sekejap cara macam ni, sekejap cara macam ni. Artinya dalam Al-Quran uslubnya adalah pelbagai. Sarrafna ni menunjukkan Allah mendatangkan uslub yang pelbagai, gaya bahasa, gaya penyampaian yang pelbagai dalam Al-Quran. Okey, kenapa Allah bagi gaya penyampaian yang berbagai? Liyadzakkaru, untuk mereka ambil tadakkur. Tadakkur itu bersifat hati, tadakkur hati. Ya, kerana kalau dengan satu penyampaian atau satu cara, okey, mungkin mereka dah ada dari sudut akal mereka mungkin boleh terima, tetapi hati mereka masih lagi tak boleh terima. Maka Allah pelbagaikan cara penyampaian. Wa ma yaziduhum illa nufura. Tetapi yang berlaku kepada mereka hanyalah menambah nufura, menambah bertambah lagi, ya, menjadi lari. Jadi hanya menambah kepada mereka melarikan diri daripada kebenaran. Kalimah nufur ni tuan-puan boleh dapati dalam banyak surah, antaranya dalam surah Al-Mulk, kan, fi utuwin wa nufur, ballaju fi utuwin wa nufur. Nufur dekat sini melarikan diri daripada kebenaran. Jadi dekat sini digunakan liyadzakaru, merujuk kepada tadakkur hati. Okey, lagi jadi tak semestinya ulul albab yatadzakkaru, ada ketikanya ulul albab juga yadzakkaru, tadakkurnya bersifat hati, bersifat dalaman, maknawi. Okey, firman Allah, huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah yang turunkan kepada kamu Alkitab. Minhu ayatum muhkamat. Daripada kitab tersebut ada ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang berbentuk muhkam. Ayat muhkam ini lawannya adalah ayat mutasyabihat. Jadi dalam ulum Al-Quran nanti tuan-puan akan diperkenalkan juga dengan tajuk ini, ayat muhkamat, ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat ni maksudnya kita tak ada kerumitan untuk memahami ayat tersebut. Sifatnya berbentuk tetap, tegas, nyata maknanya serta jelas maksudnya. Itu muhkamat. Lawannya adalah mutasyabihat, dia ada keraguan. Hunna ummul kitab. Ada juga yang terjemahkan muhkamat ni adalah maksudnya ummul kitab, boleh merujuk kepada surah Al-Fatihah, boleh juga merujuk kepada awal surah Alif Lam Mim ataupun Alif Lam Ra yang sifatnya adalah tetap, tegas. Okey. Tetapi nanti dalam pembelajaran ulum Al-Quran akan diterangkan dengan lebih terperinci apakah masuk muhkamat dekat sini, ya. Okey, wa ukharu mutasyabihat. Lawan muhkamat adalah mutasyabihat. Ayat-ayat yang mengandungi keraguan ataupun kesamaran. Antaranya ayat-ayat berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Okey, jadi Allah maklumkan dekat sini, fa ammal ladzina fi qulubihim, maka orang-orang yang dalam hati mereka ada zayg, ada kecenderungan ke arah yang sesat. Fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka mereka akan ikut ayat-ayat mutasyabihat ni, mereka akan layan ayat-ayat yang susah ataupun rumit untuk diterangkan. Tujuannya apa? Ibtigha al-fitnati wa ibtigha at-ta'wili. Tujuannya adalah untuk mencari fitnah ataupun nak mencari takwilannya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah.
Tidak ada yang mengetahui takwil melainkan Allah. Warasikhuna fil ilmi, orang yang mendalami ilmu, mereka akan berkata, kami telah pun beriman dengannya. Kullum min indi rabbina. Semua yang datang daripada Tuhan kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi ini adalah melibatkan tadakkur yang berbentuk hati. Bila sebut ayat muhkamat, ayat mutasyabihat, mungkin kita boleh puaskan akal kita untuk menguraikan ayat ini. Tetapi akhirnya pokok bicaranya lebih kepada tadakkur qalbi, tadakkur hati, bukannya tadakkur akli yang diminta. Jadi ayat ini memerlukan tadakkur yang sifatnya lebih dalam berbanding ya tadakkaru. Sifat tadakkurnya tu lebih bersifat permukaan. Okey, saya teruskan lagi ya. Okey, selesai untuk kalimah ya tadakkaru dan yadzakkaru. Untuk setakat ini tuan-puan ada ada perkara yang nak ditambah ataupun ada soalan ataupun ada luahan rasa macam payah sangat ke perbincangan kita ni? Ustaz, maksudnya kita kena tengok maksud ayat dia tu kan, baru kita tahu, kita boleh hurai kata kalimah tu macam mana ya? Ya betul. Betul. Balaghah ni macam itulah lebih kurang ya. Kita kena tahu konteks ayat tu. Tetapi paling kurang kita dah dapat kaedah umum, iaitu bila beza tadhakkara dengan idzakkara, ya tadhakkaru dan yadzakkaru, ataupun tadi ya tadabbaru dengan yadabbaru. Paling kurang ada yang sifat maknawi, ada yang sifat zahir, ataupun akli lawannya qalbi. Jadi kita ada panduan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, yang ni untuk semua ke Ustaz? Maksudnya kalau ada ta dengan tak ada ta tu untuk semua perkataan ke khusus yang Ustaz terangkan saja? Maknanya kalau yang ni melibatkan hati, yang tu kita nampak secara zahir je. Okey, nanti insya-Allah kita tengok lagi contoh yang lain macam mana kita nak terapkan ya. Jadi yang tadi tu yang saya tunjukkan contoh, itu adalah salah beberapa contoh. Tapi kita boleh terapkan pada bentuk yang lain. Boleh ya? Jadi kita nak generalizekan ke secara langsung, kita sebutkan kaedah yang kita guna pakai selalu dalam kajian sebelum kita buat rumusan. Selalunya kita ada yang disebut sebagai kaedah kita keluarkan, cara untuk kita keluarkan kaedah. Cara untuk kita keluarkan kaedah. Cara untuk kita keluarkan kaedah. Cara untuk kita keluarkan kaedah, dalam penyelidikan ataupun kajian, dia ada dua bentuk. Satu yang pertama disebut sebagai al-istiqra'. Al-istiqra' ni maksudnya kita kutip data-data yang ada, kita kutip ayat Al-Quran, ambil lagi ayat Al-Quran yang ada ya tadhakkaru dan yadzakkaru, yang ada ta dengan tak ada ta. Kan kita kutip yang itu, kemudian kita buat kesimpulan ataupun kita buat kaedah, kita keluarkan kaedah. Ini namanya kaedah ini kaedah istiqra'. Kaedah istiqra' ya. Okey. Jadi kita dah keluarkan kaedah, kita dah kutip beberapa contoh, kemudian kita keluarkan kaedah sebagai rumusan kesimpulan. Akhir sekali semua data lain, ayat lain yang ada bentuk ini kita akan pakai juga kaedah ni. Cuma selalunya yang berlaku dalam isu istiqra' ni, dia akan ada isu dia yang disebut dalam mantiknya, mantik likulli qa'idatin mustathnayat. Setiap kaedah dia ada yang disebut sebagai pengecualian. Jadi ada perkara yang terkecuali. Jadi ada beberapa ayat yang mungkin dia lari sikit daripada kaedah ni. Jadi kita belajar nahwu saraf pun nanti tuan-puan, dalam bahasa Arab yang kita sebut
Nahu saraf ni sifatnya lebih tekal lah berbanding balaghah ya. Balaghah ni agak fleksibel, dia macam agak tidaklah setekal macam nahu ataupun saraf. Itu pun dalam nahu dan saraf ada juga benda ni, disebut likulli qa'idatin mustathnayat. Setiap kaedah ada pengecualian ya. Tapi dalam saraf nahu dia sebut dia tak guna mustathnayat lah, dia guna kalimah lain. Tapi benda yang samalah. Tapi saya sebutkan jugalah, dia sebut syawaz. Setiap kaedah ada perkara yang ganjil. Maksudnya perkara yang ganjil ni dia tak menepati, dia tak ikut kaedah. Itu dalam kaedah istiqra'. Okey, lawan kepada kaedah istiqra' ni untuk makluman tuan-puan, ada yang disebut sebagai namanya al-istinbat. Jadi untuk mereka yang pernah terlibat buat tesis, mereka tahulah ada induktif dan ada didaktif. Okey. Tapi saya lupa mana satu induktif, mana satu didaktif. Tapi saya maklumkan teruslah dalam bahasa Arabnya. Istinbat ni, dia keluarkan kaedah dulu. Kita sediakan kaedah dulu. Kemudian mana-mana ayat kita cuba kait dengan kaedah tu. Itu istinbat. Jadi selalunya orang kata dalam perbincangan mazhab fiqh, cara al-Imam Hanafi, Abu Hanifah, cara al-Imam Abu Hanifah ajar anak muridnya untuk keluarkan kaedah adalah dengan cara istiqra'. Bagi dulu mana-mana isu-isu, kemudian baru keluarkan kaedah. Berbanding cara al-Imam Asy-Syafi'i, dalam bab usul fiqh lebih kepada istinbat, keluarkan kaedah daripada kaedah yang disediakan. Mana-mana isu semua berpaksikan kepada kaedah tersebut. Itu istinbat. Ya. Jadi kalau sebut istinbat pun memang ada juga likulli qa'idatin mustathnayat. Setiap kaedah itu ada pengecualiannya. Itulah kita akan faham nanti insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Okey, sama jelas je puan ni. Sebab kalau saya belajar bahasa Arab pun, Ustaz tu dia keluarkan macam satu formula tau Ustaz. Itu yang formula macam Ustaz cakap ni. Dia kata kaedah tu dia dah kumpulkan data, so kaedah tu dia namakanlah ni formula 1, formula 2, formula 3 macam itulah. Selepas tu? Tak, jadi bila kita jumpa je kita gunakan formula tu. Dan kemudiannya mungkin ada pengecualian jugalah. Betul. Dalam bahasa Arab memang banyaklah sebenarnya. Bahasa Arab ni kritikal jugalah. Maksudnya banyak mustathnayat ni, pengecualian ni pada banyak tempat juga. Dalam fiqh lagi banyaklah ya. Dalam fiqh lagi besar. Jadi dalam balaghah, ni balaghah yang kita bercerita ni ya. Balaghah ni tahapannya lebih tinggi berbanding nahwu ataupun saraf. Okey. Selalu terjadi macam ni, mustathnayat. Nak terapkan kaedah kita dah buat, nak terapkan. Mungkin boleh bantulah apa yang kita tahu, tetapi tak selamanya terpakai. Tapi kebanyakan tempat ia terpakai. Boleh ya? Bila sebut kebanyakan tempat terpakai, kita buatlah kaedah. Okey, silakan. Okey, Ustaz. Silakan. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, saya teruskan ya. Kalau tidak ada soalan, kalau ada soalan, teruskan saja, usulkan saja. Okey, saya teruskan lagi insya-Allah. Kalimah selanjutnya adalah kalimah tatayyarna. Tatayyarna ini kalimah yang asal yang tidak ada bentuk ibdal. Jadi kalau saya tanya kepada tuan-puan macam mana bentuk yang ada ibdal ya untuk ayat ini? Okey, bentuk yang ada ibdal dia jadi macam mana? Akan jadi sukun. Akan jadi sukun. Jadi dia akan jadi iyarna kan. Jadi oleh kerana ta sukun, dia akan ditambah alif dekat depan. Ittayyarna. Kemudian di sini diidghamkan. Ittayyarna. Itu kalau ada ibdal. Ya. Okey, jadi untuk dekat sini dia tak ada ibdal lah ni. Tatayyarna tidak ada ibdal, tapi lawan kepada tatayyarna ataupun yang setentang dengannya adalah ittayyarna yang ada tasdid. Okey.
Qalu, mereka berkata dalam surah Yasin, inna tatayyarna, kami merasa malang bikum dengan kehadiran kamu. La illam tantahu, kalau kamu tak berhenti, lanarjumannakum, kami akan merejam kamu. Wala yamassannakum, dan akan menimpa kamu minna, daripada kami, azabun alim, siksaan yang pedih. Jadi di sini digunakan kalimah tatayyarna, iaitu menerima nasib malang. Ya. Berbanding satu lagi dalam surah An-Naml, digunakan qalut tayyarna, alif ta. Jadi dekat sini digunakan tayyarna. Bika wa biman ma'ak. Sebenarnya kami merasa malang disebabkan kehadiran kamu dan orang yang bersama kamu. Maka jawablah Nabi Saleh menjawab, ta'irukum indallah. Ta'ir dekat sini kalau bahasa Arab moden, maksudnya boleh jadi burung kan, ataupun benda yang terbang. Itu bahasa Arab moden. Tapi bahasa Arab klasik, ta'ir artinya malang. Ya. Okey, kemalangan kamu, bukan kemalangan lah. Yang malang tu, berlaku malang untuk kamu ni adalah Allah yang tentukan. Okey. Bal antum qaumun tuftanun. Bahkan kamu ini adalah kumpulan yang kaum yang tuftan, yang diuji. Okay, kemudian Allah sebut wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Dalam Madinah tersebut, dalam bandar tersebut, ada 9 orang melakukan kerosakan di muka bumi, wa la yuslihun. Mereka tidak melakukan pengislahan. Qalu, mereka berkata, taqasamu billah. Hendaklah kamu bersumpah dengan Allah, lanubayyitannahu wa ahlahu, bahawa sesungguhnya kita akan membunuh Nabi Saleh dan penduduknya, ataupun orang yang bersama Nabi Saleh. Tsumma lanaqulanna liwaliyi, kemudian kita berkata kepada walinya, ma syahidna mahlika ahlihi, kami tak tahu pun, ataupun kami tak menjadi saksi ketika berlakunya pembunuhan pengikut Nabi Saleh. Wa inna lasadiqun, dan kami ni orang yang benar. Wa makaru makran, mereka sedang merancang perkara yang buruk. Wa makarna makran, dan begitu juga kami merancang untuk mereka. Wa hum la yash'urun, sebenarnya mereka tak perasan. Okey, jadi dekat sini ada beza kenapa tatayyarna pada satu tempat dalam surah Yasin, satu lagi dalam surah An-Naml diguna pakai ittayyarna. Okey, dekat sini kalau kita perhatikan, bila disebut tatayyarna dekat atas ni, betul, tatayyarna ini dia adalah tidak ada sebarang ibdal. Okey, bila kita sebut yang ini, beza dengan ittayyarna yang bawah ni, ini adalah sifatnya lebih radikal ataupun lebih ekstrim berbanding yang atas. Sebab apa? Bawah ni lebih ekstrim sebab bentuk kalimah. Jadi ada double tasydid, menunjukkan penekanannya, ekstrimnya lebih kuat. Jadi mereka lebih merasa malang, sangat merasa malang untuk ayat dalam surah An-Naml. Berbanding dalam surah Yasin, dekat sini tidaklah se-ekstrim macam dalam surah An-Naml. Buktinya mana? Ugutan yang diterima oleh mereka ni apa? La illam tantahu lanarjumannakum, kami akan rejam kamu, kami akan bagi siksaan yang pedih. Itu ugutan dia pada surah Yasin. Bandingkan dengan surah An-Naml, apakah ugutan ataupun perancangannya? Perancangannya adalah untuk membunuh. Nampak ya? Ini adalah perancangan bunuh. Bila ada sebut perancangan bunuh, menunjukkan bahawa perasaan malang yang dirasa oleh mereka itu adalah lebih dahsyat daripada sebelumnya. Jadi sebab itu digunakan kalimah ittayyarna berbanding tatayyarna. Nampak tak penggunaan dia? Jadi kita nampak urutannya pun, urutan yang dalam surah An-Naml ni lebih dahsyat berbanding dalam surah Yasin.
Okey, boleh saya teruskan ya? Okey, masih lagi dalam surah yang sama, surah Yasin, cuma kita bandingkan dengan surah yang lain, iaitu surah Az-Zumar. Dekat sini firman Allah, ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Mereka tidak menunggu melainkan satu pekikan yang satu. Satu pekikan yang satu. Ta'khudhuhum wa hum yakhissimun. Yang mengambil mereka sedang mereka bertengkar. Fala yastati'una tawsiyah. Mereka tak sempat untuk beri pesanan wasiat. Wala ila ahlihim. Tidak juga kepada keluarganya. Mereka tak sempat nak kembali kepada keluarga mereka. Okey, bandingkan dengan satu lagi dalam surah Az-Zumar. Summa innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kamu pada hari akhirat kamu akan berhujah di depan Tuhan kamu. Okey, kita perhatikan dekat sini tuan-puan. Macam mana daripada yakhisimun, lawan setentang dengannya adalah takhtasimun ataupun yakhtasimun. Okey, jadi dekat sini isunya begini ya. Asal perkataan contoh yakhtasimun ya. Yakhtasimun. Jadi di sini dibuang. Bukan tak dibuang, tak disukunkan. Disukunkan. Yakhsimun. Okey, bila disukunkan, macam tadilah, sama dia macam tadi, yatadzakkaru dengan yadzakkaru, tak disukunkan. Okey, sama dekat sini yakhtasimun, tak disukunkan. Jadi yakhsimun. Okey, cara yang mudah nak sebut yakhsimun ni, jadi yakhissimun. Tanah kalimah ni yakhissimun. Sebab ta masuk dengan sad, jadi susah kita nak masuk ta masuk dengan sad ni, maka diidghamkan. Yakhissimun, idgham, kha terpaksa dibaris bawahkan. Okey, itu secara saraf. Maksudnya kalau saya bincang pada secara saraf, mungkin tuan-puan boleh jadi saya tak nak peningkan perbincangan lah maksudnya. Itu secara saraf yang secara kasar lah saya bentangkan ya. Okey, yakhsimun, datanglah kalimah yakhissimun. Okey, jadi yakhissimun ni asalnya yakhtasimun, ta sukun. Kemudian muncullah kalimah yakhissimun. Berbanding yang ini takhtasimun. Okey, jadi macam mana kita nak perhatikan apakah perbezaan antara surah Yasin dan surah Az-Zumar? Okey. Ini dalam surah Yasin ketika mana mereka sedang sibuk melakukan kerja dunia. Kemudian datang satu pekikan menyebabkan asalnya mereka sibuk dengan urusan mereka, mereka bertengkar. Ketika mereka sibuk, mohon maaf ya. Okay, disebabkan ketika mereka sibuk, datangnya hari kiamat. Okay, dan kat sini disebutkan mereka sedang sibuk sangat. Yakhsimun, bertengkar, merundingkan urusan dunia masing-masing. Jadi benda yang berlaku ketika ini adalah pertengkaran yang berlaku pada manusia adalah berbentuk, maksudnya hati mereka dah begitu lalai. Ya, hati mereka dah begitu jauh dah. Jadi digunakan wahum yakhissimun dalam bentuk yang maknawi, dalam hati, daripada hati mereka lagi. Mereka tak fikirkan tentang hari kiamat, datang hari kiamat masa tu. Okey, berbanding dalam surah Az-Zumar, ini adalah memang mereka berada pada hari kiamat. Jadi digunakan kalimah takhtasimun yang merujuk kepada yakhissimun ini sifatnya lebih ekstrim berbanding dalam surah Az-Zumar. Sifatnya taklah se-ekstrim dalam surah Yasin. Yang kedua, sejauh mana sangat manusia nak berdebat dengan Tuhan ketika hari pengadilan berlaku. Ya, agaknya boleh ke nak berdebat? Jadi kita nak berdebat depan Tuhan, nak berbalah dengan orang yang kita pernah gaduh dengan dia beberapa urusan, contohnya hal melibatkan harta ataupun melibatkan apa-apa perkara, tapi pertengkaran itu kita dah tahu, Allah Maha mengetahui apa hasilnya. Berbanding dalam surah Yasin, ini di dunia
mereka yang begitu lalai, maka kalau mereka berdebat, mereka rasa memang mereka di pihak yang benar. Ya, tapi kalau hari akhirat mereka berdebat dan mereka dah tahu natijahnya apa. Ya, sebab itu digunakan kalimahnya takhtasimun, tak digunakan takhsimun ataupun takhisimun. Surah Az-Zumar. Okey. Ini selesai tentang yakhisimun dan takhtasimun. Okey, boleh saya teruskan lagi ya? Okey, ini di luar tajuk sedikit, tapi masih lagi dalam tajuknya, cuma lain sedikit. Ya, iaitu kalimahnya adalah Makkah. Makkah ni maksudnya Mekah lah. Okey, kalimah lainnya Bakkah. Kalimah lainnya adalah Bakkah. Jadi Makkah, satu lagi Bakkah. Okey, kalau kita belajar bahasa Arab nanti, Makkah artinya Mekah lah. Nama lain bagi Mekah adalah Bakkah. Jadi sebenarnya Mekah ni Bakkah ke Makkah? Pernah kita fikir tak? Dalam Al-Quran. Jadi yang kita biasa dengar Makkah. Okey, kalau saya tulis karangan kan, ada nama tempat, saya akan seragamkan nama tempat tu. Contohnya kalau saya dah sebut Bangi, takkanlah dalam ayat lain saya guna Mangi, kan? Jadi itu satu kerja yang tak betul lah kalau saya sebut satu tempat Meru, satu lagi Meru, satu lagi Beru, kan? Jadi kita tak bezakan Melaka dengan Belaka. Tapi dalam Al-Quran digunakan Makkah dan Bakkah. Jadi ada sebab kenapa dalam surah Al-Fath digunakan mim berbanding satu lagi digunakan ba. Jadi ini mungkin dia tak sama macam kaedah tadilah yang ada ta sukun dengan digantikan dengan idgham kan. Yang ini tak ada bentuk idgham. Maksudnya tak ada bentuk memasukkan. Yang ada bentuk ibdal. Ibdal ni tukar ganti. Tukar ganti huruf mim kepada huruf ba. Jadi kalau perbincangan yang dahulu mereka boleh relatekan pada sudut linguistik. Apakah perbincangan linguistik? Iaitu makhraj bagi huruf mim adalah sama dengan makhraj huruf ba. Kedua-duanya pakai bibir. Jadi mim Makkah menggunakan bibir, satu lagi ba menggunakan bibir. Dan mim dan ba ini makhrajnya sangat dekat berbanding fa dan waw. Kalau fa melibatkan gigi. Kalau waw bibir tak boleh bersentuhan. Cuba sebut huruf waw dengan bibir sentuh. Memang tak boleh sebut waw kan. Tapi mim dan ba bibir bersentuhan, makhrajnya sangat dekat. Itu salah satu perbincangan. Tetapi Al-Quran bukanlah sekadar perbincangannya pada sudut pertuturan semata-mata. Bahkan sudah tentu ada makna di sebalik ini. Sekejap ya. Okay. Jadi Al-Quran ada perbincangannya. Kenapa digunakan Makkah? Satu lagi Bakkah. Okey. Sebenarnya kalimah Makkah dalam bahasa Arab, Makkah ini membawa maksud Makkah ini membawa maksud dalam buku Balaghatul Kalimah mungkin tak dibincangkanlah. Mim Makkah tu maksudnya apa? Cuma dalam buku yang lain maksudnya Makkah ni maksudnya sedut. Sedut. Itu maksud Makkah, Makkun. Makkun ni maksudnya sedut. Jadi dalam buku, kalau tuan-puan ada buku yang ini kan Balaghatul Kalimah ni, dalam buku ni dia tak jelaskan maksud ni. Maksud ni tuan-puan boleh dapati dalam perbincangan fiqhul lughah ataupun buku-buku berkenaan kamus lah, kamus. Okey. Makkah ni sedut. Kenapa disebut Makkah? Sebab walaupun tempatnya jauh daripada orang ramai, tapi masih lagi menjadi tumpuan, mathabatan linnas, menjadi tumpuan orang ramai. Jadi ibaratnya macam dia sedut. Sedut orang pergi kat dia. Itu Makkah. Itu secara bahasa ya Makkun.
berasal daripada kalimah makkun ya. Okey, berbanding satu lagi bakkah. Bakkah ni maksudnya adalah sibuk. Bakkah maksudnya sibuk. Apa nak sebut, ziham ni maksudnya sibuk lah, padat ataupun sesak. Sesak. Bakkah ni maksudnya sesak daripada bakkun ya. Okey, jadi kita perhatikan bila Allah gunakan kalimah makkah, ayatnya adalah berkenaan dengan wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum. Dialah Allah Taala yang menahan tangan mereka daripada serang kamu dan menahan tangan kamu daripada serang mereka. Okey. Bibaqni Makkah, di bumi Mekah. Jadi ini merujuk kepada sifat Mekah yang penuh dengan barakah. Ya. Okey, jadi Makkah dekat situ dengan maksudnya tumpuan, ataupun boleh juga dari sudut maksudnya dia menyedut barakah. Makkah ni dia sedut penuh dengan barakah. Ya. Okey, tetapi kalau sebut dalam surah Ali Imran digunakan kalimah bakkah ini merujuk kepada sifatnya sesak. Selalunya ayat berkenaan dengan Kaabah. Okey, contoh inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Antara rumah Allah Taala yang paling awal, lalladzi bi Bakkah, yang berada di Bakkah. Kerana Kaabah inilah manusia jadi sesak. Dan selalunya penceritaan tentang haji. Perhatikan ayat selepasnya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti, ada cerita tentang haji. Maka cerita tentang haji selalu dikaitkan dengan sesak. Maka kerana itu digunakan kalimah Bakkah. Jadi selepas ini tuan-puan boleh perhatikan dalam Al-Quran, Bakkah sebenarnya maksudnya Mekah. Tetapi Bakkah ini merujuk kepada sifatnya sesak. Berbanding yang Makkah ini sifatnya sedut. Sedut dekat sini boleh jadi sedut barakah ataupun sedut tumpuan orang ramai datang kepadanya. Jadi ini lebih bersifat umum. Tapi kalau Bakkah ni agak spesifik, maksudnya sesak. Ya. Wallahu a'lam. Yang ini kalau yang tadi, yang awal takhtasimun, yatadakkarun, semua itu dibincang pada perspektif saraf. Tapi untuk Makkah dan Bakkah dibincang pada perspektif, namanya dalam bahasa Arab disebut sebagai fiqhu al-lughah ya. Jadi mereka yang pernah belajar bahasa Arab, anda boleh rokai antara ilmu yang ada dalam bahasa Arab adalah fiqhu al-lughah. Kefahaman bahasa. Antaranya dibincangkan beza duduk dengan erti kata jalasa, beza dengan qa'ada duduk. Dua-dua tu duduk dalam bahasa Melayu. Tapi apakah bezanya? Perbincangannya dalam fiqhul lughah, bukan dalam saraf, bukan dalam nahu. Jadi yang ini Makkah dan Bakkah lebih kepada fiqhul lughah berbanding saraf. Wallahu a'lam. Ada lagi beberapa contoh yang lain, insya-Allah kita akan bincangkan pada pertemuan yang akan datang. Okay, tuan-puan ada soalan, ada tambahan ataupun berat sangat ke tuan-puan ataupun ringan sangat? Kalau ringan sangat saya beratkan, kalau berat sangat saya ringankan. Okey, InsyaAllah okey Ustaz. Bolehlah sikit-sikit. Ambil masa nak cerna Ustaz. Betul. Mungkin sebab ni baru kita nak teroka kan, Kak Wan kan? Banyak benda belajar. Kak Wan belum pernah belajar balaghah. So Oh ya, masya-Allah. ambil masa sikit. Tak apa. Ini kita bagi ini saja pendedahan dahulu. Ni bukan kita tak teroka betul-betul dalam, kita bagi pendedahan dulu. Nanti kita nak masuk dalam nanti ada habis buku ni saya akan masuk bincang dalam sikit. Kemudian dalam banyak lagi. Kemudian dalam banyak-banyak lagi. Boleh ya? Insya-Allah ya. Jadi kalau dalam banyak lagi insya-Allah lagi senanglah sebenarnya berbanding permukaan macam ni kan. Macam kita menghafal secara permukaan dengan menghafal secara kita mula dengan benda yang susah. Kita masuk dah susah, yang ringan tu lagi ringan lah. Jadi begitulah balaghah. Sampai masa kita masuk yang lebih dalam insya-Allah. Tapi ini adalah sekadar pendedahan kepada tuan-puan ya. Okey, Ustaz. Sama-sama, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada tuan-puan untuk memahami pengajian yang kita sebut sebagai balaghah, bahasa Al-Quran, dan juga beri kekuatan kepada saya untuk memahamkan tuan-puan. Mudah-mudahan saya dan tuan-puan bertambah penghayatan kepada Al-Quran Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
Semoga Allah bagi kekuatan untuk istiqomah. Allahumma amin. Amin.